Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram syahidillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang dihormati tuan-tuan imam, tuan Bilal, tuan Sia, ahli-ahli jawatankuasa surau, ahli-ahli jawatankuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah mengurniakan kita kesihatan dan kekuatan untuk kita sama-sama berada di masjid yang mulia dan berkat ini, ya. Pertamanya kita memakmurkan masjid dengan mendirikan solat berjemaah, dan keduanya kita memakmurkan juga masjid dengan menambahkan ilmu kita yang berkaitan dengan alam kematian dan alam akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita dan mengurniakan taufik dan hidayah kepada kita semua, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini kita teruskan lagi pada tajuk yang ke-67, bab 67, iaitu soalan Allah Subhanahu wa taala terhadap para nabi-nabi alaihi wassalam, ya, dan kesaksian para ummah bahawasanya mereka telah menyampaikan risalahnya kepada umat-umatnya. Allah akan bertanya pada nabi-nabi dan rasul-rasul, ya, kaitan dengan tugas yang yang dijalankan oleh para nabi dan para rasul, tugas yang diberikan tanggungjawab kepada para nabi dan para rasul itu untuk menyampaikan risalah. Allah tanya balik, dan dipanggil semua umat dia. Kalau umat Nabi Adam, umat Nabi Hud, umat Nabi Saleh, umat-umatnya akan jadi saksi kepada nabi-nabi dan rasul-rasul tersebut. Itu para nabi dan para rasul, ya. Jadi kalau kita ni besok, siapa nak jadi saksi? Segala yang ada di kita ini akan jadi saksi pada diri kita, dan segala anggota tubuh badan kita juga akan jadi saksi kepada diri kita. Jadi apa pun yang kita buat semasa hidup kat dunia ni, semuanya disaksikan, ya. Sebab itu alam ini dipanggil alam apa, tuan? Alam syahadah. Alam syahadah ni alam yang semuanya akan jadi saksi kepada kita, ya. Kalau kat rumah kita tu, dekat rumah kita tu ada ayam ke, ada itik ke, dia akan disaksi. Ada pokok kelapa ke, ya, jadi saksi. Saksi ni bercakap tak? Tak cakap. Masa di dunia ni dia tak cakap. Macam saksi majlis perkahwinan lah. Siapa yang juru nikah dia bercakap kan? Saksi cakap tak? Saksi cakap hanya bila ditanya. Apa yang ditanya? Sah ataupun tidak, ya? Sebab itu saksi mestilah mata yang terang, telinga yang terang, ya. Sebab dia akan menjawab soalan daripada juru nikah. Itu saksi masa juru nikah. Saksi masa hidup kita kat dunia ni adalah alam keliling kita. Rumah kita jadi saksi pada kita, ya. Dan saksi para rasul dan para nabi ialah umat dia. Umat dia jadi saksi pada dia, tuan-tuan dan puan, ya. Jadi umat ataupun para rasul dan para nabi yang diutuskan oleh Allah SWT itu, ya, walaupun mereka menjalankan tugas dengan baik, tetapi juga akan disoal oleh Allah dan akan ditanya saksi-saksinya daripada umatnya sendiri. Menurut pendapat ulama berkaitan dengan persoalan ini, ya, hal ini terjadi terhadap para nabi
Para nabi bila disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak jawab. Apa jawapan para nabi? Ya. Apa jawapannya? Tidak ada pengetahuan kami tentang itu, sesungguhnya engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib. Bila Allah tanya, apakah wahai para rasul, para nabi, kamu sampaikan risalah yang diwajibkan ke atas kamu? Mereka tak jawab dengan mengatakan, betul, kami dah jalankan tugas kami dengan baik. Tak. Mereka kata, inilah rendahnya hati seorang nabi, seorang rasul. Tidak ada pengetahuan kami tentang itu, sesungguhnya engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib. Hanya Allah yang menilai. Walaupun para rasul, para nabi itu dah menyampaikan risalahnya dengan baik, tapi siapa yang menilai? Allah Subhanahu Wa Taala yang menilai. Kita pun walaupun dah banyak melakukan amalan soleh di atas dunia ini, dah banyak ibadat kita, dah banyak solat kita, dah banyak zikir kita, dah banyak kita khatam Al-Quran dan sebagainya, tapi siapa yang menilai? Allah Subhanahu Wa Taala yang menilai. Bukan manusia yang menilai. Bukan kita yang menilai. Kita hanya buat kerja je. Jangan kita jadi penilai. Yang mencatatkan kebaikan dan keburukan ada malaikat dia, iaitu malaikat Raqib dan Atid. Menurut pendapat ulama, hal ini terjadi terhadap para nabi kerana ketakutan mereka terhadap hari tersebut. Mereka takut nak jawab. Semua makhluk takut pada hari akhirat. Tak ada siapa yang kata dia, walaupun dia pada kedudukan yang tinggi. Contohnya para nabi itu, di kalangan para nabi itu ada yang kedudukan yang dia yang tinggi, seperti 5 orang nabi yang diberikan kedudukan ulul azmi. Nabi-nabi yang sangat tinggi kedudukan dia dipanggil ulul azmi, yang sangat tinggi kesabaran dia, sangat tinggi keazaman dia, sangat tinggi kesabaran dia, berhadapan dengan ujian-ujian yang berlaku semasa dia menyampaikan risalah dia, pun di hari akhirat besok mereka akan menggigil ketakutan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Takut. Sebab pada waktu itu kita berada di alam apa? Di alam akhirat, di padang mahsyar. Satu keadaan yang sangat berbeza dan sangat berlainan. Jadi semua orang takut, pada waktu itu. Lebih-lebih lagi lah berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mereka takut terhadap hari tersebut, yakni hari hisab. Hari hisab. Apa dia hari hisab? Hari untuk menilai, untuk mengira amalan yang baik kita dan amalan yang buruk kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua akan dikira di hari akhirat pun besok. Satu pun tidak akan ditinggalkan. Dan di waktu itu kita dah lupa dah. Kita dah lupa apa yang kita buat kat dunia dulu. Kalau kita dah mati 1000 tahun, ingatkan lagi tuan-tuan apa yang kita buat 1000 tahun dulu. Tak ingat. Sedangkan kita hidup ni pun kita tak ingat apa masa yang kita buat masa budak-budak dulu, masa kecil dulu, apa kita buat. Ingat tak? Mungkin tak sampai separuh kita ingat, ataupun tak sampai suku pun kita ingat. Mana-mana yang besar yang kita ingat. Kalau orang lelaki, apa yang dia ingat masa budak-budak dulu? Mandi sungai. Mandi sungai tu biasalah. Kadang-kadang tiap-tiap minggu turun sungai mandi balik ke lautan. Peristiwa yang paling ingat sekali orang lelaki lah masa dia bersunat. Betul tak? Kalau tak betul, betul kan lah. Sunat tu lah yang paling dia ingat sekali. Dululah. Sekarang budak tak takut. Dia menyerah diri sebab tak sakit. Dulu tu pasal berendam dalam sungai berapa hari, daripada pagi sampai tengah hari tu dah betul-betul kocut semua, baru naik. Tok Mudin pula bawa kapak masa tu. Tok Mudin bawa kapak kan? Tak ada kan? Tapi dia ngasah lah pisau tu. Itulah yang kita boleh ingat. Masa kita umur 12 tahun ke 10 tahun ke 8 tahun kita ingat. Yang lain-lain tu sama-sama. Apalagilah kalau kita dah mati 1000 tahun, tak ada apa yang kita ingat. Cuma bila senarai
amalan baik kita dan senarai amalan buruk kita itu dibentangkan kepada kita, barulah kita tahu, oh ini yang buat kebaikan yang saya buat, oh ini keburukan yang saya buat, ini diampuni oleh Allah, yang ni tak kena ampun. Itu ada tertulislah dalam senarai amalan baik dan amalan buruk kita, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi para nabi dan para rasul hari itu juga ketakutan, apalah lagi kita manusia biasa, lagilah takut, ya. Juga kerana hal yang mereka juga kerana hal yang mereka emban bertanggungjawabkan, ya. Bukanlah perkara yang mudah. Tanggungjawab rasul ni bukanlah mudah, tuan-tuan, ya. Contohnya Nabi Nuh alaihi salam, ya. Hidup sampai umur 950 ke 1000 tahun, sampai 950 tahun. Pengikut dia tak sampai pun 10 orang. Tak ramai pun. Susahnya sehingga isteri dia pun tak nak ikut apa yang dibawa oleh Nabi Nuh. Anak dia pun tak nak, ya. Tapi bila dah berlaku banjir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banjir seluruh dunia waktu tu, ya. Dan Nabi Nuh dengan pengikut-pengikutnya dan juga haiwan-haiwan, jenis pokok-pokok lain semua diselamatkan di dalam kapalnya. Dan Nabi Nuh nak menyelamatkan anak dan isterinya, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dilarang. Walaupun Nabi Nuh kesian dengan anak isterinya, tapi oleh kerana anak isterinya itu tidak mahu mengikut apa yang dibawa, risalah yang dibawa oleh Nabi Nuh, maka Allah tak bagi diselamatkan dia, ya. Jadi bukanlah mudah tanggungjawab seorang Nabi dan seorang Rasul. Kerana itulah para Nabi alaihi salam menjawab. Apa jawapan dia? Kami tidak tahu, sesungguhnya engkau lah yang mengetahui segala yang gaib. Ini jawapan Nabi, jawapan para Rasul bila soal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang mendabik dada, oh saya semua tahu, saya dah selesai, semua dah beres, umat saya umat yang baik, tak. Nabi Muhammad pun tak berani cakap, ya. Katakan umat dia umat yang baik, tak ada, tuan-tuan, ya. Di semua para Nabi ni merendah diri di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita diajar di dalam dunia ini sentiasa merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita disuruh solat tu, tuan-tuan, ya. Suruh di solat tu kita daripada bawah naik ke atas, ke daripada atas naik turun ke bawah. Kita semayanglah. Daripada berdiri turun sampai sujud, ke daripada sujud dulu lepas tu baru berdiri. Diri dulu, lepas tu barulah rukuk, barulah sujud. Maknanya kita sentiasa merendah diri. Kalau agama-agama lain apa dulu? Sujud dulu kan. Dia sujud dulu ke Tuhan dia, ke kuil dia, ke berhala dia, lepas tu dia berdiri. Bagi agama Islam dan agama-agama yang diturunkan oleh agama-agama yang panggil agama Samawi ni, kita takbiratul ihram dulu, kemudian kita berrukuk, lepas rukuk kita bersujud, ya. Sampai akhir sekali kita duduk, ya, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya merendah diri. Para nabi juga merendah diri. Jawapan-jawapan yang jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah jawapan-jawapan menunjukkan kerendahan hati mereka, ya. Kerana ketakutan telah menguasai hati mereka, maka mereka tidak boleh menjawab. Nabi pun takut berhadapan dengan Allah SWT biar disoal lah, ya. Selain daripada merendah diri, para Nabi dan para Rasul ni amat takut, ya. Walaupun mereka adalah Mustafa, iaitu pilihan Allah. Para Nabi dan para Rasul ni Allah pilih, ya, daripada keturunan yang baik dan dengan tugas yang baik. Dan para Nabi dan para Rasul ni Allah bagi kelebihan dia lebih daripada manusia lain, ya. Mereka pun takut berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila mereka dalam keadaan seperti itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberitahu mereka, Allah beritahulah, ya, pada para Nabi dan para Rasul ni. Apa yang Allah beritahu, umat kau macam ni, umat kau macam ni, umat kau macam ni, ya. Macam umat Nabi Muhammad ni, ya. Allah beritahulah pada Nabi Muhammad pada keadaan umat-umat Nabi Muhammad masa yang akan datang, ya. Ataupun apakah umat Nabi Muhammad ni
berjalan di landasan yang benar, mengikut apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad dan sebagainya. Dan itu tuan-tuan dan puan, dalam dunia pada hari ini kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya batuk pula. Semua para Nabi ini akan diberitahu oleh Allah SWT terhadap keadaan umat dia, umat Nabi Muhammad, macam kita ni umat Nabi Muhammad ni, Nabi Muhammad dah tahu dah. Sebab itu sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah yang paling risau sekali, yang paling susah hati sekali tentang umat dia. Ada ulama mengatakan bila Rasulullah nak wafat tu, Rasulullah sebut umat dia sahaja, ummati, ummati, wahai umatku, wahai umatku. Apalah nak jadi dengan umat. Rupa-rupanya macam-macam jadi sekarang ni, tuan-tuan. Banyak berlaku. Selepas saja Nabi Muhammad wafat, macam-macam jadi. Berlaku pemberontakan, berlaku golongan-golongan yang murtad daripada agama. Berlaku perpecahan antara umat Islam, dan berlaku peperangan antara sahabat. Ini yang berlaku selepas Rasulullah wafat. Cuma Allah tak bagi tahu pada kita, tapi Allah bagi tahu. Mungkin Nabi Muhammad dah tahulah. Sebab itu Rasulullah sebut ummati, ummati. Perangan antara sahabat yang tak dijangka, yang masa Rasulullah SAW itu para sahabat ni adalah orang yang dikatakan oleh Rasulullah orang yang paling baik sekali, sehingga Rasulullah sebut dalam hadisnya, ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku adalah seperti bintang-bintang di langit. Baiknya sahabat ni, menerangi cahaya alam ini, sahabat-sahabat lah. Tapi bila Rasulullah dah wafat, macam-macam berlaku, tuan-tuan. Dan makin berebak sampai hari ini. Banyak pahaman baru, banyak perkara baru yang timbul, yang mengganggu akidah kita. Ini nak jaga-jagalah dengan akidah kita ni, tuan-tuan. Sebab tu setiap minggu bila sembahyang Jumaat, khutbah dibacakan dan kita diingatkan, hendaklah kita berpegang kepada manhaj Abu Mansur Maturidi dan manhaj Abu Musa Al-Asy'ari. Apa dia? Manhaj Abu Musa Al-Asy'ari dan manhaj Abu Mansur Maturidi, itulah akidah Islam. Nak pegang pada akidah yang sejak di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Pegang dengan kuat. Antaranya ialah kita berpegang dengan aqaidul iman, iaitu 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat harus, 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, dan 1 harus bagi Rasul. 9 campur 9 campur 41, 50 yang dikatakan aqaidul iman. Itulah sebenarnya akidah. Bila kita melafazkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di dalam itu 50 sifat-sifat wajib bagi Allah dan sifat-sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Allah dan sifat mustahil bagi Rasul, dan sifat harus bagi Allah dan sifat harus bagi Rasul. 50 di bawah kalimah la ilaha illallah. Bukan semata-mata kita baca je. Dan bila kita dirikan solat, bukan kita menyembah Allah yang ada, yang zatnya ada depan kita, tak. Kita menyembah Allah SWT yang sifat 20 ni, yang wajib sifat 20 ni. Kita tak belajar mengaji tentang bagaimana zat Allah, bagaimana jisim Allah, bagaimana fizikal Allah, tak ada. Kita membaca dan mengaji dan mempelajari akidah Islam ni berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang terbagi kepada apa? Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Inilah katakan manhaj Abu Mansur Maturidi dan manhaj Abu Musa Al-Asy'ari. Itu sifat 20, tuan-tuan. Itu yang perlu diketahui dulu sebelum kita mengetahui yang lain.
Kemudian Allah berbicara dengan para nabi dan para rasul ini dan menyebutkan hal-hal yang mereka telah lupa tentangnya. Dan Allah sebut perkara yang para rasul dan para nabi dah lupa dalam masa mereka memperjuangkan, menegakkan agama yang mereka bawa. Banyak lupa tuan-tuan. Sebab para nabi dan para rasul ni, kalau tuan-tuan tengok, umurnya semua panjang-panjang. Umurnya panjang-panjang. Berapa umurnya para nabi dan para rasul ni? Ada saya sebutkan itu kan? Nabi Adam 930 tahun. Kita sampai tak agaknya? Ya. Tu berapa pula dah. Nabi Adam 930 tahun. Nabi yang panjang lagi umur dia siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh berapa tahun umur dia tuan? 1000 tahun. 1000 tahun umur Nabi Nuh. Nabi Ibrahim 195 tahun. Panjangnya umur para nabi ni tuan, 195 tahun. Kita sekarang ni umur berapa tahun? Sampai separuh tak umur Nabi Ibrahim? Tak sampai kan? Kita baru je lah 60 tahun. Kalau Imam Ghazali dah 70 tahun lebih dah. Dah latih dah. Dah latih dah 70 tahun. Itu Nabi Ibrahim 195 tahun umurnya. Nabi Ismail 137 tahun. Kita sekarang ni seorang pun tak sampai 137 tahun. Adakah yang sampai? Tu Haji apa tak? 137 tahun agak-agak lah. Tu kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Kalau sampai 137 tahun tu, agak-agaknya boleh berjalan lagi tak? Nabi Yakub 144 tahun. Nabi Yakub ni menangis bila kehilangan Nabi Yusuf alaihi salam. Dia menangis 80 tahun. Usia dia 144 tahun. Dulu umur banyak-banyak. Kemudian Nabi Yusuf 110 tahun. Panjang juga 110 tahun. Orang sekarang pun tak berapa orang dia sampai. Nabi Musa 123 tahun. Nabi Daud ni 70 tahun biasalah. 70 tahun zaman orang sekarang ni. Umur 70 tahun. Nabi Sulaiman 180 tahun. Nabi Sulaiman 180 tahun ni dia menguasai jin, syaitan, hantu semua takut kat dia. Angin pun dia kontrol. Apa lagi dia kontrol? Jin pun dia kawal. Angin pun dia kawal. Siapa dia boleh suruh? Burung hud-hud pun dia boleh suruh. Jadi bawa surat dia. Banyak kelebihan Nabi Sulaiman ni. Kemudian Nabi Zakaria, walaupun sakit dia macam-macam, tetapi umur dia sampai 300 tahun. Kalau kita sampai 300 tahun ni, tak tahulah tuan-tuan. Seusia dengan Nabi Zakaria lah. Nabi Yahya 95 tahun. Nabi Syuaib 254 tahun. Mana ada manusia hari ni yang sampai umur 254? Tak ada. Nabi Saleh 165 tahun. Semua 100 tahun ke atas, sebahagian besarnya. Cuma di akhir-akhir Nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai usia berapa tahun? 63 tahun. Dan Nabi kata umatku usianya besok antara 60 hingga 70 tahun. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Jadi para nabi dan para rasul ini akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhirat besok. Jadi kat dunia ni mereka walaupun diberi usia yang panjang, tapi ada yang berjaya dengan kejayaan yang cemerlang, ada juga yang
tak sampai, ya. Prestasi dia tak sampai pun ada. Ada juga yang sangat berjaya. Dan ada juga para nabi dan para rasul yang dibunuh oleh pengikut dia, tuan-tuan, ya. Jadi menjawab apa ni? Jadi Allah ingatkan, bila jumpa dengan Allah di akhirat besok, Allah ingatkan para nabi ni tentang apa yang telah mereka alami sebelum ini di dunia, ya. Lalu umat-umat mereka akan bersaksi atas apa yang mereka jawab. Jadi bila disoal, Nabi kata dia tak tahu apa nak jawab, maka Allah pun bentangkan apa-apa yang telah berlaku terhadap para nabi tersebut semasa hidup di dunia, dan yang menjadi saksi ialah umat-umat nabi tersebut, ya, umat-umat nabi tersebut. Macam kita ni dipanggil umat Nabi Muhammad. Kalau Nabi Yusuf, umat Nabi dia lah, umat Nabi Yusuf, ya. Bahasa Nabi Yusuf, bahasa itu menggunakan bahasa Israel, iaitu bahasa Ibrani atau Hebroni, ya. Jadi bahasa Yahudi yang lama lah, tuan-tuan, ya. Bahasa-bahasa tu dah tak ada lagi dalam sekarang ni. Malahan kitab Taurat dan kitab Injil pun, ya, dah diubah-ubah dah, ya. Tak ada lagi bahasa-bahasa yang lama lagi, tuan-tuan dan puan. Dalam sebuah hadis marfu' yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah disebutkan, ya, akan datang Nabi pada hari kiamat dan bersamanya ada seorang laki-laki, dan ada Nabi yang datang bersamanya dengan 2 orang laki-laki, dan ada Nabi yang datang bersamanya dengan 3 orang, dan seterusnya lebih banyak daripada jumlah tersebut. Ada Nabi yang datang seorang yang pengiring dia, ada yang datang dengan 2 orang pengiring, 3 orang pengiring, ada yang datang dengan ramai pengikut-pengikut dia, menggambarkan Nabi-Nabi ni tak sama, pengikut dia tak sama banyak lah, tuan-tuan. Lalu Nabi itu ditanya, apakah telah kamu sampaikan risalah? Maka sang Nabi pun menjawab, sudah ya Allah, dah sampai dah, ya. Nabi jawab, dah, apakah kamu dah sampaikan risalah yang aku perintahkan? Maka Nabi jawab, dah, sudah disampaikan. Maka lalu dipanggillah kaumnya, panggil pula umat dia, yang zaman Nabi itu hidup tu, panggil umat dia, ya. Tanya pula umat dia, dan ditanya pula umat dia, apakah ia telah menyampaikan kepada kalian ni? Apakah Nabi ni, katalah Nabi Saleh, dah sampaikan kepada kamu semua tentang risalah yang telah diperintahkan kepada Nabi Saleh untuk sampaikan kepada kamu? Katalah Nabi Saleh, tapi yang menjawab tak sampai ni adalah umat Nabi Nuh, ya, tuan-tuan, ya. Tapi kaumnya menjawab, ini yang paling bahaya sekali, ya. Nabi boleh jawab, saya dah sampaikan dah, tapi bila tanya pada kaum dia kata tidak. Lalu dikatakan Nabi ni tidak menyampaikan risalah dia, ya. Jadi hari ni, tuan-tuan, kalau kita menyampaikan dakwah kepada umat manusia hari ini, kita hanya adalah menyampaikan dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah dia, okay? Tapi ada juga tempat-tempat yang dakwah ni tak sampai, okay? Zaman kita ni bolehlah kita katakan takkanlah tak sampai. Zaman kita ni zaman media masa, zaman internet, semua sampai, seluruh dunia sampai. Walaupun ada pengajian-pengajian agama ataupun ajaran-ajaran agama disampaikan melalui internet ataupun melalui WhatsApp dan sebagainya, tapi bukan semua orang pergi baca, tuan-tuan. Orang suka baca bab apa je. Bab agama ni tak ramai, tapi setakat ni belum ada yang buat kajian berapa ramai orang yang membuka WhatsApp agama ataupun YouTube agama dan sebagainya, berapa ramai. Sebab tak ada perubahan. Apa yang tak ada perubahan? Akhlak tidak berubah, pergaulan tidak berubah, banyak tidak berubah, Dan kajian yang dibuat sebelum ini oleh, kalau tak silap saya, dalam TV Malaysia keluar,
Umat Islam Melayu di Malaysia ni 20% saja yang sembahyang, tak bertambah. Tapi yang bertambahnya ada yang bagusnya tuan-tuan, yang bertambahnya bagus. Pertama, kalau bulan haji, bulan Idul Adha, tiap-tiap tahun saya tengok kurban lembu ni bertambah. Ada masjid yang 20 ekor, ada masjid yang 30 ekor, ada surau pun lebih daripada 10 ekor pun ada, banyak. Bertambah kurban, tapi lembu berkurangan. Habis lembu kena, bertambah. Ibadah kurban ni bertambah. Selain daripada itu, banyak lagi benda yang baik bertambah, tetapi asasnya, di segi akidah, di segi akhlak, di segi pegangan agama ni tidak banyak bertambah. Yang banyak bertambah di segi fizikal banyaklah tuan-tuan. Masjid banyak tak bertambah? Masjid banyak bertambah. Seluruh Malaysia ni ada berapa ribu masjid? Dalam Rombau ni ada 42 buah masjid. Dalam Malaysia ni ada lebih kurang 5,000 buah masjid. Seluruh Malaysia lah, daripada utara sampai ke selatan. Tapi kita dah pergi semua lun. Tak ada yang pergi semua kan, Tapi kalau kita dapat pergi Masjidil Haram tu adalah sesuatu yang sangat baik lah, sangat cemerlang lah bila kita dapat pergi Masjidil Haram, kepada menunaikan umrah, menunaikan haji, Sebab bila kita pergi sembahyang di Masjidil Haram, dan Masjid Nabawi dan Baitul Muqaddis tu, pahala berganda, tuan. Kalau sembahyang jemaah di Masjidil Haram tu 100,000 kali ganda daripada kita sembahyang masjid yang biasa ni lah. Kita sembahyang jemaah di masjid biasa ni 27 kali ganda, tapi di Masjidil Haram 100,000 kali ganda. Hari ni pula dah susah lah nak pergi, kan? Penyakit dah macam-macam pula. Sebab itu syarat pergi haji, syarat yang pertama sekali selain daripada ada kecukupan di segi ekonomi bagi mereka yang pergi dan bagi mereka yang tinggal, adalah kesejahteraan dan keselamatan. Penting. Bila tak ada kesejahteraan dan keselamatan, maka sekarang terhad. Orang pergi haji, dulu orang pergi sampai 3 juta, 4 juta. Sekarang yang baru ni berapa? 1 juta sahaja sampai. Itu rezeki, siapa yang dapat pergi rezeki. Itu pun setelah disahkan dia sihat walafiat. Pergi tak kena Covid, balik kena Covid. Itu risiko yang kena tanggung lah. Untuk dapatkan apa? Untuk kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat pergi mendirikan solat berjemaah di Masjidil Haram. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Yang paling dirisau oleh para nabi dan para rasul ni bila umatnya menjawab. Nabi ni tak ada datang pun, tak sampaikan risalah pun, tak sampai pun kepada kami, tak sampai pun. Sebab itu dalam agama Islam, Rasulullah beritahu kepada umat Islam, walaupun Rasulullah dah wafat 1400 tahun dahulu, tapi Rasulullah kata al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Artinya ulama tugas dia menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu para sahabat menyampaikan kepada para tabi'in, menyampaikan kepada para tabi'in sampailah pada kita hari ini. Sebab itu hari ini kita jumpa hadis Rasulullah menyebutkan sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu sembahyang seperti kamu lihat aku sembahyang. Pernahkah kita lihat Rasulullah sembahyang? Ada tak? Tak ada kan? Tapi dicontohkan oleh para sahabat kepada para tabi'in, para tabi'in. Kemudian sampailah kepada kita ni, dibawa contohnya oleh para ulama. Lepas itu mula-mula umat Islam ni yang pergi belajar ke Mekah, ke Mesir, ke Iraq ke, bila mereka balik ke sini, mereka buka apa? Buka masjid ke buka pondok? Buka pondok dulu tuan-tuan.
Nak mengajar dulu ilmu agama ni. Mengajar ilmu tauhid dulu. Mengajar sifat 20 dulu, mengajar solat dulu. Kalau tak, macam mana kita dirikan solat kalau kita tak belajar? Macam mana kita berpuasa kalau kita tak tahu bagaimana nak menjalankan puasa tersebut? Itulah tugas para ulama, iaitu membawa apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Nabi Muhammad tak boleh kata Nabi tak menyampaikan risalah dia. Sebab risalahnya disampaikan bersama oleh para ulama, tuan-tuan, ya. Sebab itu kita sangat bersyukurlah, ya. Kalau boleh tiap-tiap hari kita kena selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu apa ni? Siapa yang berselawat kepada aku sekali, maka Allah akan berselawat kepada dia 10 kali. Satu hari berapa kali kita selawat? Kalau 20 kali, Allah selawat pada kita 20 kali 10, 200 kali. 200 kali tak, 10 kali kita selawat, Allah selawat pada kita 100 kali kan. Kalau 20 kali 200 kali. Ya. Tapi kita tak berselawat banyak-banyak lah. Kita berselawat, ada masanya kita berselawat banyak. Masa bila? Sambutan Maulid Rasul, banyaklah selawat tu. Ya. Beragak sambutan Maulid Rasul. Memang masa dulu bila Maulid Rasul ni, orang beragak daripada satu bandar ke satu bandar. Tahun 19 ya, 1970, saya ingat saya ada di Kuala Lumpur masa tu, ikut perarakan Maulid Rasul tahun 1972, 73, 74 macam tu lah, ya. Beragak tu sepanjang jalan tu beragak. Dan sekarang pun kita beragak lagi di Bandar Seremban pun beragak lagi, ya. Pendek lah, tak macam dulu panjang-panjang, ya. Tak macam dulu panjang-panjang, sekarang pendek-pendek lah, ya. Tapi itu adalah syiar. Bila kita bergerak, kita menyambut dan berselawat, menegakkan menyebut selawat beramai-ramai untuk Rasulullah tu, itu adalah syiar Islam. Kita membesarkan dan mengagungkan Islam. Jadi tak ada siapa pun umat Nabi Muhammad yang boleh kata Nabi Muhammad tak sampaikan risalahnya kepada kita. Semua dah sampai dah. Malahan berjuta, beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu kitab-kitab dikarang oleh para ulama untuk menerangkan ilmu-ilmu Islam ni, tuan-tuan, ya. Dan sebahagian besar kitab-kitab tersebut yang ada di Baitul Hikmah di Iraq dibakar oleh orang Mongol. Banyaknya kitab tu. Dan kitab tu bila dihimpunkan oleh tentera Mongol, diletakkan di Sungai Furat tu, Sungai Furat tu jadi hitam kerana dakwat yang keluar daripada kitab tersebut. Dan orang boleh meniti pula kitab tu untuk pergi sebelah sana. Begitu banyaknya kitab untuk menerangkan tentang risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Begitulah, ya, para nabi dan para rasul ni ada, ya, berhadapan dengan masalah mereka sendiri, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan, ya, akan memberitahu bahawa Nabi Muhammad adalah nabi yang, ya, yang sangat dikasihi oleh umat ni, ya, dan menyatakan bahawa apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dan kita amalkan setiap hari itu, maka kita katakan dia adalah sunnah Rasulullah. Kita makan nasi pun ikut sunnah Rasulullah. Kita ziarah jiran-jiran kita pun ikut sunnah Rasulullah. Semua sunnah, ya. Jadi baiklah tuan-tuan dan puan, setakat itulah dulu, ya, untuk malam ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Ini kali yang kedua kan? Ini kali yang kedua. Bagi yang baru mungkin tak tahu, ni di masjid ni ada 2 kali sebulan lah, ya. Minggu yang ganjil lah, minggu pertama dan minggu ketiga, ya. Untuk kitab ni lah, ya, tuan-tuan dan puan. Setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kehidupan kita dan menggunakan taufik dan hidayah kepada kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبي حفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين في عمد يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.